Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel. Anda bersama saya dalam program Cerita di Sebalik Berita yang mana kami akan mengupas laporan-laporan yang dikongsikan oleh wartawan kami di Astro Awani. Hari ini adalah 1 Disember yang mana sebulan lagi sebelum kita mengakhiri tahun 2021 dan kita masih lagi ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang mana pada 18 Disember ini rakyat Sarawak akan keluar untuk pergi mengundi untuk memilih calon-calon pemimpin mereka dan sebagai usaha memastikan suara rakyat di setiap bahagian di Sarawak dapat disuarakan, kami terus komited menjelajah ke setiap bahagian di negeri itu untuk kita dapatkan apa yang mereka mahukan serta apa harapan mereka, apa yang mereka dahagakan menjelang PRN ke-12 nanti. Dan untuk itu, ketika ini kami ingin memberi fokus kepada rakan tugas kita iaitu Syaf Syukri yang dikatakan baru-baru ini ada membuat liputan ke Don Belaga dan katanya juga ada banyak perkongsian yang dibawakan dan sebelum ini juga beliau ada keluar pergi membuat liputan di Belaga yang mana beliau ada bertemu dengan golongan-golongan belia di sana untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh setiap golongan lapisan masyarakat di Belaga sendiri. Belia nak apa, golongan warga emas nak apa dan semualah lapisan masyarakat. Dan terutama sekali saya ingin bertanyakan kepada Syaf yang berada di Belaga ketika ini, mungkin boleh kongsikan pengalaman perjalanan dari Kapit ke Belaga. Apa cabaran yang Syaf lalui sepanjang perjalanan itu, Syaf? Baiklah, terima kasih Faris di Bukit Jalil. Saya suka dengan soalan Faris itu sebab kita tahu kalau saya sendiri berada di Kapit sebelum ini, di bawah Kapit ada 3 don dan juga di Hulu Rajang pun ada 3 don. Tapi 2 don yang saya nak kunjungi, saya bersama dengan juru kamera Airul, kita terpaksa memilih jalan yang jauh. Saya cerita sikitlah bagaimana. Jadi di bawah Parlimen Hulu Rajang ada 3, iaitu seperti yang saya dah sebut, saya dah pergi ke Baleh. Tapi sebelum itu saya tak sempat lagi pergi ke Murum dan juga Belaga dan perjalanannya agak panjang. Ada 2 option sebenarnya Faris. Kami boleh memilih untuk menggunakan pengangkutan air dengan menaiki Bor Express. Tapi saya difahamkan perjalanan mengambil masa 4 ke 5 jam sebegitulah. Jadi kami memilih untuk mengikut jalan darat. Sebab kalau jalan darat tu alang-alang kita boleh singgah ke Bintulu. Sebab kita tahu di Bintulu mungkin ada cerita-cerita rakyat yang boleh saya kongsikan. Jadi dari Kapit kami menaiki Bor Express menuju ke Sibu terlebih dahulu, memakan masa 4 jam. Dan itu cabarannya tak ada kat situ sebab kita duduk je kan macam biasa kan. Jadi menempuh perjalanan 4 jam. Jadi dari Sibu nak ke Bintulu kami menaiki kereta dalam jarak lebih kurang 200 lebih kilometer Sibu ke Bintulu. Dan cabarannya sebab keadaan jalan lah ketika ini dengan dengan pembangunan lebuh raya Pen Borneo. Jadi keadaan jalan mungkin agak tidak rata dan agak berbukit dan itu antara cabaran yang kami lalui. Dan juga di Bintulu pula saya berkampung bersama dengan Airul hampir 4 hari kerana beberapa perkara, ada beberapa isu-isu menarik yang kami telah yang kami nak kongsikan bersama dengan penonton Astro Awani. Dan di Bintulu juga saya sempat cover satu majlis yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak sendiri, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan esoknya sebenarnya kami memilih untuk pergi ke Belaga. Dari Bintulu ke Belaga saya boleh katakan hampir 4 ke 5 jam perjalanannya dengan jarak sebenarnya hampir 200 km saja dalam 170 lebih kilometer. Tapi satu sebab kita tak familiar dengan kawasan, kita tak tahu bagaimana struktur jalan di sana, bagaimana keadaan di sana, selekoh-selekoh di sana. Dan saya nak tunjukkan sikitlah kepada penonton kalau boleh. Ini peta di bahagian Kapit. Ini di mana kami berada sebelum ini, di bahagian Kapit di sini ya. Jadi kalau nak tengok kawasan Murum dan juga Belaga berada di sini. Kami ada option untuk menggunakan laluan air tapi kami memilih untuk menggunakan jalan darat. Jadi dari Kapit kami bergerak pergi ke Sibu terlebih dahulu di sini. Okey, di warna ini kami ke Sibu dan dari Sibu kami melakukan jalan darat. Kami memilih untuk menggunakan jalan darat dari Sibu masuk ke Tamin dan ke Selangau. Seterusnya tiba di Bintulu. Dan dari Bintulu lah kami menggunakan jalan darat juga untuk sampai ke Belaga. Kami sebenarnya berhajat nak pergi ke Murum sekali tapi disebabkan oleh jarak dan juga kami tidak familiar dengan kawasan, kami tak berkesempatan untuk ke sana. Tapi kami berkesempatan untuk berjumpa dengan penyandang Dun Murum sendiri iaitu Yang Berhormat Kennedy Chuk Payugon dan juga kami
sempatlah bertanyakan kepada aspirasi kerana Ketua Menteri sendiri semasa satu majlis di Sungai Asap ada mengumumkan bahawa YB Kennedy sebagai mungkin akan dicalonkan semula menjelang pilihan raya negeri ke-12 akan datang. Itu antara cabarannya, Faris. Kami terpaksa menempuh perjalanan yang panjang dan tidak familiar dengan kawasan, ditambah pula dengan mungkin komunikasi sedikitlah ada masalah komunikasi barrier, tapi alhamdulillah segala masalah dapat diselesaikan dan beberapa perkara juga telah saya kongsikan, Faris. Pastinya cabaran itu adalah untuk sampai satu tempat ke satu tempat itu, kerana kita tahu sendiri kalau melihat kepada struktur muka bumi di Sarawak ini juga memang satu tempat ke satu tempat itu juga memang sangat jauh, kerana kalau disebutkan oleh Syaf sebentar tadi daripada Bintulu ke Belaga mengambil masa lebih kurang 4 jam. Dan itu pastinya menjadi satu momen-momen yang pastinya mungkin sukar untuk Syaf lupakan, kerana mungkin kalau di Semenanjung mungkin Syaf untuk sampai ke satu tempat itu mungkin hanya mengambil masa yang sekejap. Dan di Sarawak pula mungkin struktur perjalanannya agak berbeza. Jadi sepanjang membuat liputan di kawasan Belaga, mungkin Syaf juga boleh kongsikan apa agaknya kisah rakyat yang dapat Syaf kongsikan bersama penonton hari ini di Cerita, kerana kita tahu setiap kali ataupun setiap hari Syaf membuat liputan, keutamaan adalah untuk mengangkat suara-suara rakyat di Sarawak, kerana mereka lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di Sarawak itu nanti, Syaf. Baik, Faris, seperti yang Faris tanya, antara isu-isu rakyat di Belaga banyak sebenarnya. Jika semalam ada menonton slot Sarawak Memilih, saya bersama dengan belia di Belaga khususnya menceritakan antara aspirasi dan apa yang mereka mahukan menjelang pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Pastinya tumpuan utama terarah kepada beberapa penduduk di Belaga sendiri yang saya telah ketemu. Saya berkesempatan berborak dengan mereka di kedai kopi. Saya berjumpa juga dengan penyandang penyandang kerusi Dun Belaga, Datuk Liwan Lagang, dan ada slot interview khas yang telah saya sediakan bersama dengan beliau. Dan antara isu yang telah ditekankan atau dibangkitkan oleh penduduk di sana, mereka mahu aspek pendidikan terus menjadi aspirasi utama calon ataupun pemenang ataupun penyandang yang akan mewakili suara rakyat di Dun Belaga. Antara lain mereka mahukan pelbagai lagi kemudahan dan fasiliti disediakan khusus untuk golongan belia. Kita memberi fokus kepada golongan belia. Mereka mahukan satu pusat aktiviti belia disediakan khusus untuk mereka bersukan dan melakukan aktiviti riadah. Dan ada juga yang mereka juga mahukan satu pusat kebudayaan diwujudkan. Kerana Belaga ini dia unik sikit, Faris. Dia terkenal merupakan penempatan lebih daripada satu atau dua etnik yang tinggal di sana. Dan mereka mahukan budaya-budaya ini terus kekal dan terus diingati, dan warisan-warisan serta keunikan ini mereka mahukan untuk dijadikan keunikan Belaga, untuk membolehkan orang ramai datang ke Belaga dan mengenal keunikan Belaga sendiri. Dan saya juga merancang sebenarnya nak buat perjalanan untuk melihat sendiri empangan hidroelektrik Bakun, namun dia disebabkan keadaan ketika ini dengan penularan COVID-19, kami tidak mendapat akses, tidak mendapat kebenaran, tapi mungkin di masa akan datang kami boleh berkunjung ke sana dan menceritakan tentang keunikan empangan hidroelektrik Bakun itu sendiri, Faris. Dan cerita-cerita yang telah saya kongsikan itu anda boleh saksikan di astroawani.com. Ada beberapa suara aspirasi penduduk Belaga yang telah saya kongsikan dan juga telah kami laporkan. Dan semalam di slot khas edisi Sarawak Memilih, saya juga telah kongsikan suara belia-belia di Dun Belaga, apa yang mereka mahukan menjelang pilihan raya negeri Sarawak ke-12, bagaimana contoh ataupun kriteria pemimpin yang mereka mahukan, dan itu semua telah saya kongsikan, dan mungkin selepas ini banyak lagi cerita rakyat yang akan saya kongsikan, Faris. Dan juga Syaf sudah berkampung dengan rakan-rakan wartawan Astro-Awani yang lain, termasuk Hasimi dan juga editor kita Asim Hassan dan juga wartawan Astro-Awani Borneo di sana sejak awal bulan November lagi, dan kini sudah memasuki ke bulan Disember, 1 Disember hari ini, yang mana lebih kurang lagi 5 hari sebelum hari penamaan calon dan juga lebih 2 minggu kira-kira sebelum hari pengundian. Jadi mungkin ada tempoh yang agak boleh dikatakan dah sampai kehangatan ni lah untuk menjelang PRN di Sarawak ini, dan pastinya ada banyak lagi kisah-kisah rakyat, keunikan lokasi di Sarawak dan isu-isu semasa untuk dikongsikan. Dan jadi apa lagi tumpuan Syaf selepas ini, dan di mana agaknya lokasi liputan Syaf selepas ini? Mungkin boleh dikongsikan kepada penonton? Baik, Faris. Dan ketika ini sebenarnya saya berada di satu kawasan berdekatan dengan lapangan terbang Sibu.
Dan ini merupakan jalan utama kami ke Kapit. Saya dan Airul akan pulang semula ke Kapit selepas menempuh perjalanan panjang ke Belaga tempoh hari. Jadi dari Belaga kami patah balik ke Bintulu, dari Bintulu kami bergerak ke Sibu, dan dari Sibu hari ini ada cerita masyarakat di kawasan Kemuyan telah saya laporkan tadi dan mungkin saya akan kongsikan kemudian. Dan kami akan terus bergerak ke Kapit kerana kita tahu menjelang tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Sarawak, antaranya 6 hari bulan ini, hari penamaan calon dan beberapa tarikh penting lain. Dan ini adalah saat yang saya rasa sangat menarik sebabnya saya dah kongsikan aspirasi-aspirasi rakyat di Parlimen Kapit, khususnya ada 3 DUN di bawahnya, DUN Pelagus, DUN Bukit Goram dan DUN Katibas. Dan kita nak memberi tumpuan utama juga kepada siapa yang bakal yang bakal dinamakan sebagai calon untuk Dewan Undangan Negeri Baleh bagi menggantikan penyandangnya, Mendiang Tan Sri James Jemut Masing yang meninggal dunia. Dan kita nak memberi tumpuan, kita nak tanyakan kepada calon-calon yang akan dinamakan ini bagaimana aspirasi-aspirasi rakyat yang telah kami kongsikan akan dapat ditunaikan, apa penambahbaikan, apa juga perancangan-perancangan untuk tempoh 5 tahun akan datang bagi membolehkan masyarakat di sana, orang kata terjamin dari segi kebajikan dan banyak lagi. Dan kita nak juga nak tahu daripada daripada adun-adun yang akan bertanding ini bagaimana pembangunan infrastruktur akan diteruskan, apa antara lain yang akan difokuskan dan bagaimana pembangunan ekonomi penduduk di sana dapat terus diperjuangkan agar mereka terus dapat hidup dengan selesa dan yang paling penting dapat menjana pendapatan yang baik. Jadi itu yang akan kami kongsikan sepanjang kami berada di Sarawak, dan insya-Allah banyak lagi perkongsian menarik akan saya kongsikan di Kapit kelak. Dan ada beberapa lagi kisah rakyat yang akan saya bawakan juga kepada anda semua penonton setia Astro Awani. Terus bersama kami dalam astroawani.com dan saluran 501 kerana ini adalah Sarawak Memilih. Banyak kisah yang kami kongsikan dan paling penting kita menuju ke fokus ke arah tarikh-tarikh penting yang telah diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tempoh hari. Faris. Baik, dengar tu penonton, banyak lagi perkongsian yang ingin dikupas oleh wartawan-wartawan kita di sana, dan pastinya ini semua akan kami kongsikan di laman web astroawani.com dan juga semua platform Astro Awani. Baik, terima kasih Syaf Syukri di atas perkongsian sepanjang membuat liputan di Belaga. Baik, saya kira itu saja untuk segmen pertama cerita jam ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.